Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Ayuhal ikhwatul a'izzah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Alhamdulillah kita boleh sambung majlis ta'lim kita daripada bacaan kita At-Tibyan daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk, kalau ikut susunan kita ini, muka surat 86. Cuba ambil. Kalau tajuk tu, kalau tajuk kecil tu, kita masuk tajuk kecil yang ke-14. Memohon karunia Allah saat membaca ayat Rahman. Baik. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai muallif, sebagai penulis, wa nafa'na bi'ulumihi, kita mengambil manfaat daripada ilmunya. Al-Imam Nawawi menyatakan bahawa faslun wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmatin an yas'al Allah Ta'ala min fadlihi. Imam An-Nawawi menyatakan wa idza marra bi ayati azabin an yasta'idza billah minasy syarri aw min azabin aw minal azabi أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو أسألك العافية من كل مكروه. Imam Nawawi menyatakan bahawa ikhwan, jika membaca ayat tentang rahmat, hendaklah dia memohon kurnia Allah. Dan ketika membaca ayat tentang azab, hendaklah dia meminta perlindungan dari keburukan azab. Atau dengan mengucap, Allahumma inni as'alukal afiyata. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keselamatan. Atau as'alukal afiyata min kulli makruhin. Aku memohon keselamatan dari segala yang tidak disukai. Atau au nahwi zalika, atau dengan lafaz doa yang lain. Boleh. Maknanya di sini, kalau kita baca dalam hadis, kita tak jumpa perkataan khusus daripada Nabi. Kita boleh mencipta doa sendiri. Sebab diajak kepada kita, iaitu an yas'alallah min fadlihi. Kita memohon pada Allah. Dan memohon pada Allah dalam bab ni dia umum. Kita boleh pakai ayat kita, ataupun kita boleh cari nanti dalam hadis apa-apa ayat. Imam Nawawi kata ada doa, ada ayat yang kalau kita nak ucap, ini ada dua. Dia bagi contoh lah yang menepati, iaitu kalau kita jumpa ayat berkenaan dengan rahmat Allah, maghfirah Allah, nikmat surga, kita kata Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Maksudnya, ya Allah, saya mintalah semua tu. Al-afiyah, keselamatan, kesejahteraan. Atau kita boleh kata, Allahumma inni as'alukal afiyata
min kulli makruhin. Allahumma inni as'aluka al-afiyata min kulli makruhin. Dengan terjemahan dia, aku memohon keselamatan, aku memohon afiah dari tiap-tiap benda yang makruhin, yang tidak disukai. Hisab yang panjang, masuk neraka, bicara yang tak sihat, ini semua benda yang makruhin, benda yang tidak disukai. Min kulli makruhin. Jadi tiap-tiap benda yang makruhin itu yang tidak disukai. Maka itu kita nak ucap berdasarkan ayat kita baca itulah. Kalau ayat yang kita baca itu berkaitan dengan ayat sebagai contoh memohon doa, maka kita minta Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Kita minta lah. Maknanya kita minta ayat itu berkenaan dengan rahmat. Rahmat itu kita pohon. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa iza marra bi ayati tanzihi lillah nazzaha faqala subhanahu wa ta'ala au tabaraka wa ta'ala au jallat azamatu Rabbina. Kata Imam Nawawi, dan jika dia mendapati ayat tanzihi lillah, iaitu ayat yang mengandungi pemahasucian Allah. Ayat itu menceritakan kesucian Allah. Allah kata dia tidak ada tandingan dan bandingan. Dia kata dia tidak ada anak. Dia tidak ada syirik. Ini ayat-ayat menyebut tentang tanzih lillah nama dia. Iaitu apa dia? Apa makna tanzih? Penyucian Allah. Maka bila kita dengar ayat tu, maka Imam Nawawi kata sunat kita sebut di mulut kita subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Maknanya maha suci dia dan maha tinggi dia. Allah Ta'ala tu maha suci dan maha tinggi. Maha suci Allah daripada semua sifat kekurangan. Sifat makhluk tak ada agak dia. Laisa kamithlihi syai'un. Dia kudus. Kita kata apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Allah Tuhan yang maha tinggi. Al-a'la maha tinggi. Lepas tu kita baca ayat yang disalahfahamkan selalu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Saya tak payah terjemah, faham kan? Jadi isu dia ialah di mana 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas aras ia bersemayam. Perkataan dia perkataan ala di atas, depan ala, di atas. Di atas. Bukan menepati. Tuhan di atas. Maka di atas ini apa dia? Inilah tanzih. Sifat kesucian. Sifat maha tinggi. Sifat ulu. Ulu baca dengan ain. Ulu. Kalau baca dengan ghain jadi ghulu. Dia lawan lah. Satu dengan ghain, satu dengan ain. Kalau ghulu maksud dia melampau macam dok pergi buat di Gunung Jerai tu. Yang tu ghulu. Yang ni ulu. Ulu maksud dia sifat tinggi. Ayat ni lah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala, maha tinggi Allah. Apa makna sifat maha tinggi? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu sifat ketinggian Allah. Ayat itu tidak menyatakan Allah duduk bersila di atas aras. Bersila ni maksud dia bersentuh. Orang Kelantan kata apa? Bersila lendik. Sela lendik. Macam kita ni, kita duduk bersila, kulit kita yang diselaputi dengan isi tu kena lantai. Tapi bila kata ulu bukan begitu. Sifat ulu maknanya makhluk yang paling bawah apa dia? Apa dia makhluk paling kecil? Allah ada buat satu makhluk kecil, zarah. Dan lebih kecil dari zarah dah.
Zarah tu kecil dah. Allah kata lebih kecil dari zarah dah. Datanglah elektron, proton, apa? Neutron. Datang. Itu makhluk lebih kecil daripada atom. Dulu orang kata atom paling kecil. Dalam atom ada elektron. Ini sains dulu ni. Masa saya tak ada sains buat ilmu alam. Kita mengaji ilmu alam. Lepas tu baru datang geografi. Zaman saya dipanggil ilmu alam. Atas buku teks tu ilmu alam. Dia tak panggil geografi. Geografi ni dia kemudian. Nama dia tu dia tukar kemudian. Kan? Dulu ada tata rakyat, tata bahasa sibik, kesedaran sibik. Nama Ali, Abu, Ahmad, ilmu Isa, ilmu kira-kira. Kan? Betul tak? Ali, Abu lah kena tukar Nan. Kan? Betul. Dululah, zaman dulu. Zaman lah tak ada dah. Jadi kalau dulu orang kata abad ke-18 atom itu adalah zarah paling kecil. Sebab dalam Al-Anbiya Allah kata kecil, zarah. Maka dia kata atom itulah. Lepas tu ayat tu juga Allah kata ataupun au asghar min zalik, atau lebih kecil dari zarah. So orang kata lebih kecil daripada atom dah tak ada, maka Islam ditertawakan. Abad ke-19 orang jumpa dalam atom itu ada elektron, ada proton, ada apa lagi pakcik? Saya ingat cakap tu je. Neutron. Apa? Neutron. Lebih kecil. Jadi kalau itu dikatakan kecil, Allah Ta'ala kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Lepas tu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Kalau orang tu buat baik sebesar zarah atau lebih kecil daripada zarah, dia akan lihat. Dan kalau dia buat jahat sekecil zarah atau lebih kecil dari zarah, dia akan yarahu, dia akan diperlihatkan. Kalau ikut dia tak mau tengok. Pasal tu ayat tu kata liyurau a'malahum, ditunjuk pada dia, dia tak mau tengok, dia tak ada pilihan, dia kena tengok. Liyurau a'malahum, supaya ditunjuk balik pada dia. Apa dia makhluk paling besar? Makhluk paling kecil kita kata zarah dan lebih dari kecil daripada zarah. Apa dia makhluk paling besar? Makhluk paling besar kursi. Pasal apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Besar mana kursi? Sebesar langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu kecil. Bumi tu langit 7. Betul? 7 lapis langit itu sama dengan satu kursi. Wasi'a, kursi luas tu wasi'a, luas kursi, luas dia langit dan bumi. Ibnu Abbas kata Tuhan meletakkan kedua kakinya di atas kursi. Jangan dibayangkan dengan akal Jahmiyah ke akal ahli-ahli ni orang-orang yang falsafah ni. Jangan. Paling besar, lagi besar daripada kursi ada arash, dipikul oleh 8 malaikat. Jadi makhluk Allah Ta'ala yang paling besar adalah arash. Orang kata ada lagi besar daripada arash, tak ada dah. Arash makhluk Allah paling azim, paling karim. Abdul Karim. Azim, besar dia. Gah dia. Karim, cantik dia. Indah dia. Allahu Akbar. Tapi tak sama Zainuddin. Zainuddin ni pakcik, Zain, keindahan agama. Zainuddin, Zain. Agama tu cantik kita tengok. Bila ada benda ni nampak cantik. Zainuddin. Perhiasan yang indah. Jadi bila kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy sawa, sifat ulu, Tuhan di atas makhluk dia yang paling besar. Bukan Tuhan bersila atas makhluk tu. Di atas makhluk Tuhan.
Di atas makhluk Tuhan, di situlah tempat Tuhan. Di atas makhluk Tuhan paling besar, di situlah tempat Tuhan, bukan Tuhan in between. Kalau Tuhan in between, kalau ayat tu kata Ar-Rahmanu tahtal arsh, Tuhan berada di bawah aras, maka aras jadi besar, Tuhan jadi kecil. Maka ayat tu ala arsh istawa, Tuhan di atas makhluk dia paling besar. Tuhan itu sebagai Rabbul Arsh, dia sebagai pencipta aras, dia tak menumpang aras, dia di atas aras. Kalau aras tu rosak pun dia tetap di atas. Ya, otak falsafah ni dia silap faham di mana? Dia kata salafus salih terjemah Tuhan bersila di atas aras. Bersemayam tu dia terjemah dengan duduk bersila. Jadi macam makhluk duduk bersila, papan pungkok kena lantai. Jadi kalau Tuhan bersila di atas aras, jadi Tuhan ni ada papan punggung. Papan punggung Tuhan kena atas aras. Itulah otak Jahmiyah. Itu adalah otak falsafah. Ayat tu bukan kata Tuhan bersentuh dengan aras, dia kata ala, di atas. Di atas tu apa dia? Ni, subhanahu wa ta'ala. Maha suci Tuhan dengan sifat tinggi. Dia di atas makhluk. Jadi kalau orang tanya kita, kalau aras tak ada, Tuhan duduk atas mana? Tuhan duduk di atas makhluk jugalah. Habis kalau tak ada aras, Tuhan nak duduk atas mana? Tuhan bukan duduk bersila di atas aras. Tuhan di atas aras. Dia macam bos kan? Orang gomeng kan pakcik, pejabat bos. Atas sekali apa? CEO. Ada lagi? CEO tu besar dah. Paling besar. Kita kata semua staff di bawah CEO. CEO di atas staff. Bukan CEO tu bersila atas kepala staff. Macam mana aku nak faham hang kata CEO atas staff? Bermakna CEO tu duduk bersila atas kepala staff. Dia duduk macam hantu, duduk bertinggi atas bau kita. Dah. Di atas, dialah jawatan yang paling besar. Maka Allah bersemayam di atas arash. Dia sifat ulu. Pasal itu kita kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu, Allah dengan sifat kesuciannya, wa ta'ala, dan maha tinggi, ulu. Sabihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, sucikanlah Tuhan kamu yang maha tinggi. Maka bila kita kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia tuduh kita kata Tuhan duduk bersila di atas aras. Kita kata bukan makna bersila. Makna dia Tuhan di atas aras. Atas aras tu jangan terjemah kita atas kursi. Di atas. Sifat apa? Ulu. Sifat tinggi Allah. Tinggi dia di atas segala makhluk dia. Pasal tu as-sama. Bila ditanya aina Allah fi sama. Sama tinggi. Tuhan tinggi. Di atas langit ada apa? Ada kursi. Di atas kursi ada apa? Ada arash. Arash paling besar makhluk Allah. Dan Allah, kalau Tuhan tak duduk atas arash, dia nak duduk tak mana? Tak mana tempat layak? Kalau dia duduk atas kursi, kursi bawah arash. Tuhan duduk di Sidratil Muntaha, itu di langit ketujuh, di bawah kursi. Tuhan nak duduk tak mana? Dia kena duduk tempat paling tinggi. Paling tinggi. Maka sifat tempat paling tinggi itu di mana? Di atas aras. Macam kita, orang kalau boleh naik atas bumbung, kita kata tinggi ya. Cuma naik atas bumbung kita, tapak kaki kita sentuh dengan bumbung. Tuhan bukan bersentuh dengan bumbung. Dia di atas makhluk dia. Yang inilah yang otak falsafah jam. Dia kona, last kali dia tanya kita, kalau aras tak ada, Tuhan duduk tak mana? Macam kawan tu kan, dia hantar anak dia pergi tanya dekat Tok Guru tu. Tok Guru tu duduk cerita pasal iza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Kan bila langit ni digulung ni semua, dia pergi tanya ustaz tu. Dia hantar anak dia pergi tanya, gulung-gulung tu buat mana? Kalau kita gulung kapet, buah katil. Tuhan kalau gulung langit, buah tak mana?
Dia nak tahu buh tak mana. Dia tanya kat tok guru pun hari tu tak apa sihat. Tok guru tu mana pak hang tak mai habis abang. Esok malaikat gulung langit tu buah atas kepala bapak hang. Jawab lagu tu. Dia nak tahu kalau arah tak ada Tuhan duk tak mana. Bila dia tanya arah tak ada Tuhan duk tak mana, bermakna dia tak faham sifat ulu. Sifat ulu tak memerlukan tempat. Tuhan bukan di dalam alam. Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan tidak diliputi alam. Masa alam tak kena kat dia. Dia Rabb. Maka yang tu pun kadang-kadang bagi setengah ahli falsafah ni payah nak faham. Ahli Jahmiyah ni seperti kata Hasan Imam Abu Hasan Al-Sy'ari dalam Al-Ibanah, Ibanatul Kubra dia, fi usuli ad-diyanah, Jahmiyah ni tak boleh faham ayat Quran bila Allah kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka dia duk kata tak boleh, Tuhan tak boleh duduk atas arah pasal dia membayangkan duduk makhluk, bersila makhluk. Sedangkan ayat menafikan laisa kamitslihi syai'. Maka kata Imam Nawawi, bila kita sampai ayat-ayat macam ni mencerita kebesaran Tuhan, kita katalah subhanahu wa ta'ala au tabaraka wa ta'ala, atau kita kata jallat azamatu rabbina. Kita kata itulah kebesaran Tuhan kita, nyatalah kebesaran Tuhan kita. Baik. Kata Imam Nawawi, faqad sahha an Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zatin faftataha al-baqarata faqultu yarka'u 'inda al-mi'ah summa mada faqultu yusalli biha fi rak'atin famada faqultu yarka'u biha summa iftataha an-nisa فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية سؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في صحيحه وكانت سورة النساء في ذلك الوقت متقدمة على آل عمران. Kata Imam Nawawi, telah terdapat riwayat sahih daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, dia berkata, pada satu malam aku solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau memulai dengan membaca suratul Baqarah. Aku perkirakan beliau akan rokok pada ayat ke-100. Ketika ayat ke-100 telah lewat, dalam hatiku kata beliau akan membaca surah Baqarah untuk satu rakaat. Waktu berlalu, aku pun menerka beliau akan rokok. Beliau pun mula memulai surah An-Nisa. Dilanjutkan Ali Imran. Kemudian membacanya perlahan-lahan. Jika membaca ayat tasbih, beliau bertasbih. Jika membaca ayat permohonan, beliau memohon. Dan jika melewati ayat perlindungan, beliau pun berdoa, memohon perlindungan, beristi'azah. Ini hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Saat itu surah An-Nisa terletak sebelum surah Ali Imran. Baik. Imam Nawawi bawa hadis ini, hadis cerita Huzaifah semayang belakang Nabi ni, sebagai dalil untuk tajuk ni. Sebagai dalil. Iaitu di mana dalil dia, iaitu pada perkataan iza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Bila Nabi lalu pada ayat tasbih, Nabi tasbih. Wa iza marra bi ayati su'alin sa'ala. Bila Nabi lalu pada ayat jenis permohonan, maka Nabi pun memohon pada Allah. Wa iza marra bi ta'awuzin ta'awwaza.
Nabi lalu ayat jenis meminta perlindungan, maka Nabi pun meminta perlindungan kepada Allah. Di situ adalah dalil Al-Imam Nawawi untuk menyatakan tajuk yang dibuka ni. Nanti belakang ni kita tengok ada sedikit khilaf para ulama. Baik, kata Al-Imam Nawawi, qala ashabuna rahimahumullahu ta'ala. Tengok dia kata para ulama rahimahumullah. Betul? Para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi para ulama yang dirahmati Allah Ta'ala, yang dirahmati Allah Ta'ala, yang dirahmati Allah yang maha tinggi. Baik, yustahabbu hadha su'alu wal isti'adhatu wat tasbihu likulli qari'in sawa'un kana fi salati aw kharijan minha. Qalu wa yustahabbu dhalika fi salati lil imami wal ma'mumi wal munfaradi li'annahu du'aun fastawaw fihi كالتأمين عقب الفاتحة وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى. Imam Nawawi kata, para ulama rahimahumullah berkata, permohonan isti'azah dan tasbih ini mustahab, sangat-sangat dituntut bila kita baca Quran. Dianjurkan bagi setiap qari, baik ketika salat ataupun di luar salat. Mereka berkata, yakni ulama, ketika salat hal itu pun mustahab dilakukan oleh imam, makmum ataupun orang yang salat sendiri. Kerana mengucapkan doa dalam salat ataupun luar salat, maka tetaplah melakukannya sebagaimana ucapan amin setelah membaca suratul Fatihah. Sama macam mana sunat kita baca waladhdallin, lepas tu kita kata amin. Maka sunatlah setiap kali dalam solat ke luar solat jumpa ayat-ayat suruh doa, berhenti sat baca doa. So Allah kata, kita baca ayat, Allah Ta'ala kata, kita sampai pada ayat ud'uni astajib lakum, kita berhenti sat, minta Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Sambung balik ayat. Baik, ini kata Nawawi. Kata Imam Nawawi, qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, la yustahabu zalika bal yukrahu fi salah. Kata Imam Nawawi, pendapat Imam Abu Hanifah berpendapat hal tersebut bukanlah mustahab, melainkan makruh dilakukan dalam salat. Imam Abu Hanifah dia kata tak. Dia kata walaupun ada hadis ini, tetapi hadis ini tak boleh lawan kekuatan ayat 204 Al-A'raf. 204 Al-A'raf, dia tak boleh lawan kekuatan itu. Sebab apa? Sebab dalam Al-A'raf, Abu Hanifah kan dia dengan kaedah usul dia, apa dia? Bila ada nas Quran mesti didahulukan daripada segala nas. 204 surah Al-Baqarah apa? Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Betul? Itu ayat Quran. Itu Allah kata apabila dibacakan ayat Quran, hendaklah kamu diam dan kamu dengar. Lepas tu apa janji Allah? La'allakum turhamun. Pasti kamu dapat rahmat. Jadi apa dia? Di sini Abu Hanifah berpegang pastinya janji Allah tu. Tapi Allah letak dua syarat, diam dan dengar. Jadi walaupun ada hadis ni, namun ayat ni lebih kuat, lebih jelas. Lebih jelas ayat ni, lebih amal ayat ni. Maknanya bila imam baca, apa pun Quran suruh kita diam dan dengar. Maka kita tak boleh ambil hadis walaupun dia sahih nak membatalkan ayat Quran. Tak boleh. Abu Hanifah dia ada kaedah dia.
Maka pasal itu dia kata makruh. Dalam salat tak, kita tak baca. Mungkin yang Nabi baca ni, mungkin Imam Abu Hanifah punya takwilan, ayat tu belum turun. Suasana 204 Al-A'raf tak turun lagi. Tapi setelah ayat tu turun, ayat itulah yang dipakai. Bukan hadis ni. Bermakna dia bukan tolak hadis ni, dia ada takwilan dia. Dia ada cara dia faham. Tetapi jumhur, jamaahir, kebanyakan para ulama faham kata tidak. Ini kerana ada perbuatan Nabi yang sabit dan perbuatan ni pun tidak bercanggah dengan ayat tu. Maka kita buatlah seperti yang Nabi buat. Maka macam tadi, jumhur ulama berpendapat dengan pendapat sunat dibaca. Abu Hanifah kata dalam sembahyang kita tak baca. Jangan baca dalam solat, dia akan jadi makruh. Luar salat boleh. Luar salat okey. Dalam salat pasal dah ada ayat 204 surah Al-A'raf tadi. Dan ada lagi satu pendapat para ulama pegang, iaitu bahawa pendapat Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama yang kita duk baca adab ni, bila kita baca ayat-ayat ni kita boleh berdoa dalam salat dan luar salat. Itu pandangan jumhur. Abu Hanifah kata tidak, hanya di luar salat sahaja. Pandangan yang ketiga, dia menyatakan bahawa pandangan ini termasuk pandangan yang dipegang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Dia kata yang ada dalam hadis ni jelas untuk sembahyang sunat malam sahaja, bukan sembahyang fardu. Sebab Huzaifah dengan Nabi ni kes sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Maka hanya dibuat untuk sembahyang sunat sahaja. Adapun kita sembahyang fardu, jangan kita buat, sebab tidak ada riwayat Nabi buat demikian. Jadi di situ ada 3 pandangan para ulama tentang bacaan ini. Boleh Udin? Dia Udin nak ajak orang balik ni. Ada buku lagi kat no? Habis dah. Udin tak ada, Udin dengan bapa Udin tak ada. Buku ada banyak. Ada. Tu ada. Udin ambil. Ambil. Udin ambil. Bapa apa dah Udin. Itu nanti Udin balik tengok muka surat 88. Kelas ni, kelas tibian ni Udin kena pastikan Udin khatam. Kena khatam kelas ni. Pasal dia melibatkan Quran. Baik ikhwatul iman. Itu Al-Imam Nawawi memperjelaskan kepada kita perkara yang ke-14 berkaitan dengan bagaimanakah adab kita dengan Al-Quran. Kemudian An-Nawawi menyatakan bahawa wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadu al-amru bihi ihtiramul Quran min umuri qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilina al-qari'ina mujtami'ina famin zalika ijtinabud dhahik wal-laghati wal hadithu fil khilalil Quran illa kalaman yudtarru ilaihi. Imam Nawawi buka tajuk yang ke-15, penulis memilih dengan terjemahan menghormati Al-Quran. Adab yang ke-15, kita disuruh hormat dengan Quran, ihtiramul Quran. Kita kena tunjuk ihtiram, penghormatan, respect kita pada Quran. Ihtiram bermakna kena tunjuk, jangan sembunyikan, tunjuk. Kita nampak Quran, tunjuk. Cara kita ambil, cara kita tutup, cara kita simpan, cara kita baca. Ihtiramul Quran. Tunjuk. Kita punya penghormatan kita kepada Al-Quran. Jangan kita simpan penghormatan itu. Seolah-olah macam apa? Seolah-olah macam kita kata apa? Kita ambil Quran tu macam ambil buku-buku yang biasa cara kita letak, cara kita ambil, cara kita masa kita duk buka layan dia baca tu, kena tunjuk kata dia innahu laqur'anul karim.
Kena tunjuk kedudukan dia yang mulia. Penghormatan kepada Quran. Nawawi panggil dengan perkataan apa Pak Cik Din? Ihtiramul Quran. Ihtiram Al-Quran. Alif, ha kecil, ta, ra, alif, mim. Ihtiramu Al-Qurani. Alif, lam, qaf, ra, alif, nun, Al-Quran. Ihtiram Al-Quran. Kita kena tunjuk kita punya ihtiram kepada Al-Quran. Orang Arab kata apa? Orang Arab katalah, orang Arab dia tak ada pantun kan, dia ada syair kan. Orang Arab dia kata alam tara anna al-yawma asra'u dhahib. Alam tara anna al-yawm asra'u dhahib. Dia kata, hang tak tengok ke, dia kata hari itu asra', cepatnya, zahib, dia pi dan mai ni cepat sangat. Hari itu bertukar cepat sangat. Wa inna ghadan lin nazirin qarib. Sesungguhnya hari besok, wa inna ghadan, hari besok, lin nazirin, bagi orang yang suka duk merenung fikir, qarib, dia akan rasa hari itu dekat duk mai. Kita kalau tak fikir tak nampak. Jadi kita duduk kita fikir hari tua kita rasa cepat tua. Itu petua kan, petua tak mau tua. Jangan fikir hari tua. Kita tak akan tua. Kita duduk fikir hari tua kita akan tua. Kita akan rasa. Anak besar-besar macam Pak Cik Din dulu kan. Masa tu bujang tak kahwin. Ada isteri. Ada isteri gedebang-gedebung, ada anak. Anak besar-besar duduk tengok anak merangkak. Anak baru tak aktif berjalan. Anak kita yang bongsu tu baru duduk berjalan-berjalan, adik dia merangkak. Adik dia boleh merangkak, bapa merangkak. Dia jadi macam tu. Lepas tu kita sedap-sedap tengok-tengok cucu merangkak. Kita duduk renung tu, ui, cepatnya kita tua. Tapi kalau kita tak renung benda tu, orang kata hang ada cucu. Kita memang ada cucu. Kita akan cakap ke orang pula, besok kita tua. Macam kita tak tua lagi, besok kita tua. Jadi hari itu silih berganti. Jadi esok kita mati ni ikhwan, kita akan rasa syukur nikmat pada Tuhan. Kita akan syukur nikmat pada Tuhan pasal apa? Kita ada masa belajar kalam Allah. Kita tak rugi. Setiap masa kita belajar kalam Allah ni paling mulia. Pasal itu alhamdulillah ikhwan, kelas kita ni kita buat dua. Lepas maghrib satu, lepas isyak satu. Lepas maghrib saya ni ada adab. Lepas isyak tadabbur lafzi. Tadabbur lafzi, berkitab, pakai kitab. Kita pakai kitab, khatam kitab. Tapi guru dia bertauliah. Guru dia insya-Allah kelas ni kelas yang bertauliah. Jadi siapa berani cabar, marilah. Kan pasal bertauliah kita boleh tunjuk tauliah. Jadi kita minta nanti kan bila kita buat kelas satu tauliah kita lekat kat sini. Jadi itu nama dia tadabbur lafzi. Ini kita belajar adab. Dalam adab ni lah masuknya tadabbur. Jadi kita selalu tadabbur lafzi kita tak ada kitab. Tapi yang ni kita kena khatam juga kitab. Bagi khatam kitab supaya kita tahu. Kita tak mau jenis tulis-tulis, nak khatam kitab. Kita target khatam juga kitab. Jadi kita dapat adab, kita dapat tadabbur lafzi dan tadabbur makna. Alhamdulillah. Jadi kita sembahyang dulu, sekejap lagi kita kelas lain. Dengan gurunya lebih berhemah, lebih terhormat, lebih terpuji, lebih segala, pendek kata lebih segala-gala lah. Bukan panjang kata, pendek kata. Semua ada lah Pak Cik Din. Semua ada, cukup lah. InsyaAllah lepas ni, minggu depan kita tengok ihtiramul Quran. Macam manakah penghormatan kita kena beri kepada Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Wassallallahu